Okay, hai semua. Hari ini saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita kira bagi tutorial topik 5. Okay, so soalan saya dah upload dalam Sidos. Jadi hari ini kita tengok soalan yang pertama, iaitu bagaimana kita nak kira prime cost method dan juga sale price. Okay, soalan dia price factor bagi soalan ni adalah 3.1, manakala cheesecake cost dia bersamaan dengan RM1.75. Kemudian dia ada bagi dekat kita direct labor cost, iaitu sebanyak RM berapa tu? RM1.55. Okay, untuk dapatkan prime cost, ingat formula prime cost adalah food and beverage cost, ataupun saya tulis F&B cost, senang, tambah dengan labor cost. Okay, so dua ni sahaja. So dalam soalan dah ada, awak hanya tambah je lah cheesecake cost tu dengan direct labor cost, iaitu RM1.75 tambah dengan RM RM1.55. Jadi awak akan dapat jumlah sebanyak RM3.30. Jadi inilah prime cost yang kita dah ada. Okay, dah dapat prime cost tu, kita nak tahulah berapakah sales price dia. So, formula bagi sales price, kita tengok lagi sekali, prime cost darab dengan price factor. Okay, so prime cost dah ada, price factor pun dah ada. Awak darab je lah dua-dua tu, iaitu RM3.30 darab dengan 3.1. Awak akan dapat jawapan sebanyak RM10.23. Okay? Okay, kita sambung untuk soalan nombor 2. Okay, macam biasa, salin balik keywords yang ada dalam soalan tu. So, price factor bagi soalan ini adalah sebanyak 2.8. Kemudian, cost bagi hamburger adalah sebanyak ringgit Malaysia RM2. Manakala labor cost dia adalah sebanyak RM1.30. Okay, so prime cost macam biasa, F&B cost tambah dengan labor cost, right? So sekejap lagi awak tulis dekat bawah tu cost hamburger tambah dengan labor cost. Okay, so RM2. Okay, hamburger cost RM2 tambah dengan RM1.30. So awak akan dapat sebanyak RM3.30. Okay, so itu prime cost, prime cost awak. So nak dapatkan sales price, prime cost darab price factor kan. Okay, so prime cost darab price factor, awak dapat RM3.30. Okay, darablah dengan price factor awak tadi 2.8. So jawapan dia adalah RM9.24. Okay, siap soalan nombor 2. Okay, tengok soalan nombor 3. Tak nampak nombor 3 kat tepi tu. Alright, yang ni lain sikit tapi macam biasa, awak salin dulu keywords yang ada dalam soalan. So kat sini saya tulis cost per portion dia adalah sebanyak RM5.40. Seterusnya, food cost percentage dia bagi kat sini 30%. Okay, jadi berapakah sale price yang kita boleh kira dalam ni? So saya nak remind kat sini, awak boleh pakai segitiga C percentage kat sini, sebab dia nak cari sale price. Jadi tutup S, awak akan dapat C bahagi dengan C percentage. Okay, so cost dia RM5.40, awak bahagilah dengan cost percentage awak 30%. Bahagilah dua tu, awak akan dapat RM18. So itulah sale price awak. Okay, seterusnya soalan nombor 4. So cost per portion dia berapa ringgit tu? RM RM6.10. Okay, so cost dia RM6.10. Food cost percentage dia berapa? Food cost percentage dia adalah 25%. Ingat balik segitiga tu berapa? So sale price, segitiga dia C, S dan C percentage. Tutup S, awak akan nampak C bahagi C percentage. Bahagilah siap-siap. RM6.10 dibahagikan dengan 25%. Dan awak akan dapatlah sale price dia, iaitu sebanyak RM24
40 sen. Okay, next. Soalan nombor 5. Okay, yang ni lain sikit. Dia minta calculate the prime cost, tapi bentuk soalan dia sedikit berbeza. Okay, dia dah bagi siap-siap kat sini. Nilai sales dia adalah sebanyak RM70,000. Okay, lepas tu kita ada F&B cost of goods sold. So F&B cost of goods sold ni F&B cost lah. Okay, so cost F&B dia adalah sebanyak RM18,000. Okay, lepas tu dia ada payroll titik bertindih. Jadi bawah payroll ni ada senarai lain yang membawa maksud kategori yang sama. Maksudnya dalam ni ada salary, ada benefits, ada payroll taxes dan sebagainya. Benda tu adalah sebenarnya adik-adik pada labor cost. Okay, so salary dia adalah sebanyak RM4,000. Okay, hourly dia RM9,000. Kemudian payroll taxes dia RM2,000 dan juga benefits. Okay, benefits sebanyak RM700. Okay, so kalau awak tengok kat sini, saya dah buat kat tepi tu. Itu adalah labor cost. Okay, kalau labor cost, awak tambahkan dulu keseluruhan dia ni. Okay, RM4,000, RM9,000, RM2,700 tu awak totalkan semua, awak dapat RM15,700. So itu cost labor awak. Okay, jadi ingat balik formula prime cost tu tadi. Jadi F&B cost tu awak ambil yang atas tu, RM18,000. Okay, RM18,000, tambahlah dengan labor cost awak tu RM15,700. So the total is RM33,700. So inilah prime cost awak. Okay, next. Okay, soalan nombor 6. Yang ni lain pula. Dia dah bagi dalam bentuk opening inventory dan sebagainya. Awak untuk soalan ni kita kena ikut susunan. Yang pertama mesti kena opening, pembukaan. Jadi awak dah tulis opening inventory, nilai dia berapa, dan RM10,000 dan awak tambah dengan purchases. Purchases apa-apa hal dia memang kena tambah. So RM10,000 tambah dengan RM51,200. Awak akan dapat RM61,200. Okey, selesai bahagian ni. Seterusnya closing inventory. Kalau closing inventory, awak kena tolak. Okey, sebab tu saya buat dalam kurungan tu supaya kita tahu kurungan tu maksud dia tolak, sama macam account. Okey, jadi RM61,200 tolaklah dengan RM8,000. Jadi jawapan dia awak dapat RM53,200. Alright. Okey, settle soalan nombor 6. Kita tengok pula soalan ke seterusnya. Dia tanya berapa food cost percentage untuk soalan ni. Okey, dalam soalan dia dah bagi sale. Jadi yang ni sama juga. Awak boleh refer kepada segitiga. So kalau food cost percentage tu, awak kena bahagilah cost bahagi sale. Bila dah bagi, awak dapat 0.266. Tapi kena darab 100 sebab dia dalam bentuk persen. Okey, faham? Okey, seterusnya soalan nombor 7. Sama juga. Nombor 1 memang kena opening inventory. Inventory pembuka. Jadi awak tulislah nilai pembuka dia berapa? RM30,000. Lepas opening, tambah purchases. Okey, tolong ingat. Lepas opening, tambah purchases. So awak tambahlah dengan jumlah purchases awak tu sebanyak RM77,500. Okey, totalkan dulu keseluruhan ni. Awak akan dapat lebih kurang sama. Okey, RM107,500. Okey, kita nak tutup. So closing inventory saya cakap tadi kena tolak. Closing, tolak, buat kurungan supaya kita faham benda tu dalam bentuk tolak. So tolak dengan RM20,000 closing awak tu, awak akan dapat jumlah kos dia sebanyak RM87,500. Okey, faham ya? So macam biasa kita nak tengok food cost percentage dia. Daripada situ awak salin balik lah. RM87,500 awak bahagi dengan sale. Okey, ni yang refer soalan Sale dia dibagi RM450,000. So awak bahagi dua tu, awak akan dapat dalam 0.1944. Saya ambil panjang sebab kita akan darab 100 lepas tu. Okey, so bila awak dah darab 100, awak akan dapat 19.44%. So itulah jawapan dia. Okey, seterusnya soalan
Yang ni food issues, pendek je. Dia basic sama, cuma saya nak awak ingat susunan dia. Yang pertama, nombor 1 tetap pembuka, opening inventory. So letaklah nilai dia 1,500. Dah open, kena tambah purchases. Alright, tambah purchases dengan nilai sebanyak RM4,600. Okay, so tambahkan semua tu, awak akan dapat 6,100. Okay, dan last kali closing kena tolak. Okay, closing inventory tolak. Okay, saya buat kurungan, senang tahu sebab dia untuk tolak. Kalau tak awak akan confuse. So awak tolak dalam tu 1,722. So you will get the answer for the food issues is RM4,378. Okay, seterusnya dah nak habis dah ni. Opening inventory berapa tu? Okay, RM10,371. Tambah purchases. Saya ulang banyak kali ni. Kalau tak ingat juga, tengok lagi video saya ni. Okay, tambah purchases dia 28,468. Jumlah dia awak dapat 38,839. Last kali kita nak closing, tutup. Okay, closing tutup. Maksudnya awak kena tolak, buat kurungan RM12,083. Tolak dua tu, awak akan dapat food issue dia sebanyak RM26,756. Okay, last soalan. Okay, harap-harap ni last lah, betul tak? Okay, so opening inventory dia berapa? RM19,874. 77 sen. Oh, ada sen yang ni. Okay, tambah purchases RM berapa? 65,851.8 sen. Besar ya purchases dia. Okey, so awak total awak dapat RM85,725.85. Last but not least, closing inventory, iaitu awak kena tolak, buat dalam kurungan. Okey, RM18,335.10. Tolakkan semua tu. So food issue awak untuk hari ni adalah RM67,390.75. Okey, siap.